Alhamdulillah kita dapat bersama lagi pada pagi ini untuk menyambung kuliah Sahih Bukhari pada pagi Sabtu. Terlebih dahulu sebelum saya meneruskan perbincangan, saya nak maklumkan kepada peserta-peserta sekalian bahawa nota yang diberikan hari ini itu sebenarnya belum lengkap lagi dan akan ada tokok tambah di sana sini oleh kerana ia sangat panjang dan saya rasa hari ini kita tidak dapat habiskan semua sekali bab ni. Oleh bagaimanapun tengoklah setakat mana kita sempat dan saya rasa setakat yang saya sudah baiki dan semok tu insya-Allah saya rasa tak sampai ke situ pun, tak habis lagi hari ini insya-Allah. Jadi yang seterusnya tu akan saya baiki dan tokok tambah dalam kelas akan datang, sesi akan datang. Saya akan bagi pula lah yang lengkap dan yang sudah dikemas kini itu. Cuma setakat yang diberikan hari ini sebab saya tidak potong semua tu, diberikan semua sekali. Sedangkan ada sebahagian daripadanya yang belum diperbaiki lagi. Tak apalah, yang telah diperbaiki pun sebenarnya dah banyak dah. Saya rasa itu pun tak habis hari ini. InsyaAllah. Jadi bab yang kita akan bincangkan pada hari ini iaitu bab yang ke-16 di bawah Kitabul Ilm. Bab ma dzukira fi dhahabi Musa sallallahu alaihi wasallam fil bahri ila al-Khadir wa qawlihi ta'ala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Kita baca dahulu teks. Hadis yang ke-75 di bawah bab ini hanya ada satu saja hadis. Wa bihi qala haddatsani Muhammad bin Ghurir Az-Zuhri qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsani Abi an Salih an Ibn Shihab أنه حدثه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس هو خضر فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أن أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه وكان يتبع أثر الحوت في البحر فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه.
Bab ke-16 kisah pemergian Musa ke dalam laut. Untuk menemui Khadir. Dan firman Allah, bolehkah aku mengikutimu untuk kau ajarkan kepadaku sebahagian daripada ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibn Shihab bahawa beliau daripada, kalau kita ambil di sini daripada Ibnu Abbas teruslah. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Ibnu Abbas pernah bertengkar dengan Hur bin Qais bin Hisn al-Fazari berhubung dengan orang yang dicari oleh Musa. Ibnu Abbas berkata, dia adalah Khadir. Dalam keadaan begitu, Ubay bin Ka'ab lalu dekat mereka berdua. Ibnu Abbas memanggilnya, lalu berkata, saya telah bertengkar dengan sahabat saya ini tentang orang yang dicari Musa, iaitu orang yang Musa meminta petunjuk jalan, yakni daripada Allah untuk menemuinya. Adakah engkau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebut tentangnya? Ubay bin Ka'ab menjawab, ya, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Musa sedang berada dalam satu kumpulan Bani Israel, tiba-tiba datang seorang lelaki. Dia bertanya, Musa, adakah engkau tahu ada orang lain yang lebih alim daripadamu? Musa berkata, tidak ada. Maka Allah mewahyukan kepada Musa, bahkan ada, iaitu hamba kami Khadir. Musa pun meminta. Musa pun meminta daripada Allah petunjuk jalan untuk sampai kepadanya. Maka Allah memberikan kepadanya ikan sebagai tanda dan dikatakan kepadanya, bila engkau kehilangan ikan itu, kembalilah semula. Yakni dengan menjejaki kesan ikan yang menghilang itu. Kerana engkau akan menemuinya. Engkau akan menemuinya, yakni orang yang engkau cari itu. Musa pun mengikut kesan ikan yang menggelunsur ke dalam laut. Murid Musa pula berkata kepadanya, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu besar tadi atau sebelum ini, sebenarnya aku lupa ikan itu. Aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tiadalah yang menyebabkan aku lupa, yakni menceritakan tentang ikan itu, melainkan syaitan. Musa berkata, itulah yang kita cari. Mereka pun berpatah balik mengikut jejak-jejak mereka yang lepas. Kemudian mereka berdua menemui Khadir. Setelah itu berlakulah kisah yang disebut oleh Allah berhubung dengan mereka berdua di dalam kitabnya. Dalam kitab ini Al-Quran.
Itulah satu hadis di bawah bab ke-16 yang kita telah baca tadi. Sekejap saya ambil kitab Sahih Bukhari untuk mudah nampak ya. Sebab nota kita tu bercampur kan, dicampur dengan nota. Jadi panjang tak berapa nampak tu. Kalau kita tengok di sini, mudah nampak sikit. Di sini kita berada di sini sekarang ni, bab 16. Bab ma yudhkaru fi dhahabi Musa fil bahr ila al-Khadir. Wa qawlihi tabaraka wa ta'ala hal attabi'uka ala an tu'allimani al-ayah. Lalu hadis yang kita baca tadi di sini. Ini hadisnya. Lepas tu baru bab 17. Ini bab ke-16. Kita di sini sekarang ni. Sebelum ni kita telah bincangkan tentang ini bab ke-15. Babul Ightibat fil ilmi wal hikmah. Sebelum tu bab ke-14 Babul Fahmi fil ilmi. Ini semua kita dah bincang. Jadi nak bagi nampak kedudukan bab tu dengan hadisnya yang ringkas, tidak diselangi dengan nota yang agak banyak. Jadi kita boleh nampak lah kalau nota yang kita pakai tu, oleh kerana nota tu panjang. Di sini ada juga nota tu tapi dia pendek-pendek macam di bawah ni lah. Macam di bawah ni. Banyak juga tapi nak banding dengan yang kita buat tu lebih panjang yang tu lagi lah. Jadi kita di sini. Baik, kita balik semula ke permulaan bab tadi. Bab ke-16, kisah pemergian Musa ke dalam laut. Dan seterusnya, kita dah baca terjemahan hadis tadi juga. Satu saja hadis Imam Bukhari bawa di bawah bab ini. Sebenarnya Imam Bukhari sebut hadis ini, dan hadis satu lagi juga berkenaan dengan kisah pemergian Musa untuk menemui Khadir sebanyak 13 kali. Ini salah satunya. Tetapi di sini tidaklah lengkap. Cerita tu dia ringkas juga. Dia cara Bukhari memang begitu. Nanti akan ada tempat yang panjang, ceritanya panjang, agak detail lah. Walau bagaimanapun, kisah ni boleh kita bagikan kepada dua lah. Bagi kepada dua. Satunya yang sama dengan bab ke-16. Bab yang ke-16 ni. Jadi hadisnya menceritakan pertengkaran yang berlaku di antara Ibnu Abbas dan Hur. Ibnu Abbas dan ni cuba kita tengok di sini. Tamara huwa wal Hur Ibnu Qais. Wal Hur Ibnu Qais. Ini pertengkaran yang berlaku di antara dia dan Hur. Satu lagi cerita kisah ni juga, peristiwa ni juga. Tetapi di situ disebutkan pertengkaran berlaku di antara seorang tabi'i dengan seorang tabi'i yang lain. Di sini di antara seorang sahabat dengan sahabat yang lain. Di sini pertengkaran berlaku tentang sahib Musa itu. Siapa dia? Mana orang yang Musa cari itu? Siapa dia? Satu lagi hadis yang
berasaskan pertengkaran yang berlaku di antara seorang tabi'i dengan tabi'i yang lain, iaitu Sa'id bin Jubair dan Al-Bikali. Mereka bertengkar tentang siapa Musa yang tersebut di dalam hadis ini. Adakah Musa Nabi itu, bagi Rasul yang masyhur dari kalangan Bani Israel itu, atau Musa lain? Ini salah seorang anak cucu Nabi Yusuf. Itu yang dipertengkarkan. Di sini yang dipertengkarkan siapa yang Nabi Musa cari itu, bukan dipertengkarkan tentang Musa tu. Siapa yang Nabi Musa cari itu? Itu yang dipertengkarkan. Kalau mengikut riwayat ini, Ibnu Abbas berpendapat yang orang yang dicari oleh Musa itu ialah Khadir. Maknanya kira-kiranya Hur itu tidak berpendapat begitulah, tapi tidak disebut. Hur kata siapa? Tak ada disebut di sini. Dalam mana-mana riwayat pun tak ada sebut. Kalau dalam riwayat yang satu lagi itu, pertengkaran berlaku di antara dua orang tabi'i tentang siapakah Musa itu. Jadi Sa'id bin Jubair kata Musa itu Nabi Musa lah yang masyhur, adik-beradik, saudara kepada Nabi Harun alaihi salam. Dan Al-Bikali pula mengatakan bukan Nabi Musa, tetapi Musa lain. Tetapi berkenaan dengan kisah inilah, kisah yang ada kaitannya dengan apa yang disebutkan di dalam Quran. Imam Bukhari telah kemukakan sedikit daripada ayat Al-Quran di permulaan di bab ini, iaitu sebagai sebahagian daripada tajuk babnya, yang mana terjemahannya ialah bolehkah aku mengikutimu, hal attabi'uka, untuk kau ajarkan kepadaku sebahagian daripada ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Ini firman Allah, terjemahan kepada firman Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat 66. Jadi siapa orang tu yang disebutkan di dalam Quran itu? Dan ada beberapa tempat lagi di dalam surah Al-Kahfi juga disebutkan dia tu sebagai abdam min ibadina. Abdam min ibadina. Salah seorang daripada hamba-hamba kami. Tapi nama tak ada sebut. Dalam Quran tak ada sebut sekali pun Khadir itu. Tak ada sebut. Itu sahaja yang disebut. Abdam min ibadina. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi cuma dalam hadis ada sebut. Dalam hadis seperti hadis ini disebut Khadir. Orang yang dicari Musa itu ialah Khadir. Baiklah. Terlebih dahulu kita nak tengok apa tujuan Imam Bukhari buat tajuk bab ini. Seperti biasa kita bincang begitulah. Barulah kita nampak keunikan susunan Imam Bukhari dalam kitab dia ni. Baiklah. Kita ada nota mula-mula iaitu 190 berkenaan dengan bab ni, bab 16. Cuba kita tengok 190. Kesesuaian bab ini dengan bab sebelumnya. Itu benda yang kita kena bincangkan, kena ambil tahu apabila baca kitab Sahih Bukhari. Apakah kesesuaian? Di manakah letaknya kesesuaian di antara bab ini dan bab sebelumnya? Begitu juga dengan bab seterusnya. Sebab dia ada saling berkait itu. Bab-bab di dalam Sahih Bukhari ini macam ibarat mata rantai, bagi tali leher yang bersambung-sambung. Rantai itu katakanlah rantai emas, mahal harganya, nilainya. Jadi kita kena tahulah apa kaitannya,
apa kesesuaiannya bab ini dengan bab sebelumnya. Jadi kita kena tahulah bab sebelumnya apa. Tengok di sini. Bab sebelum ni bab ke-15. Ni. Babul irtibat fil ilmi wal hikmah. Bab minat yang mendalam terhadap ilmu dan hikmat. Situ bab. Bab sebelum ni bab kefahaman. Kepentingan, kefahaman dalam ilmu. Dalam menguasai ilmu. Ini di sini semua kita dah bincang ni. Jadi apa kaitannya dengan bab ni? Jadi kena ingatlah, kena tengok balik nota yang lepas, perbincangan kita tentang tajuk bab ke-15. Imam Bukhari masukkan kata-kata Sayyidina Umar dalam sebagai sebahagian daripada tajuk bab itu. Itu kita dah bincang dah panjang dah sebelum ni. Jadi kaitan bab ke-16 ni dengan bab ke-15, apa kaitannya? Cuba kita tengok. Kesesuaian bab ini dengan bab sebelumnya, iaitu bab ke-15, terletak pada kesinambungan kedua-duanya. Memang kedua-dua bab ini ada kesinambungannya. Apabila seseorang mempunyai minat yang mendalam kepada ilmu dan hikmah, dia akan sanggup bersusah payah untuk memperolehnya. Itu kaitannya. Bila seseorang tu ada minat yang mendalam terhadap ilmu dan hikmah, ilmu tu bukan ilmu selapis saja, tapi ilmu sampai ke peringkat tinggi yang disebut Imam Bukhari sebagai hikmah, maka dia akan sanggup bersusah payah. Orang yang tak sanggup bersusah payah, yang malas ataupun mengantuk, misalnya untuk mendalami ilmu, untuk mempelajari ilmu, sebenarnya orang yang tidak minat, minatnya tidak mendalam. Kalau minatnya mendalam, dia tak akan ada benda-benda begitu, malas ke, mengantuk ke, tak ada semua tu. Bahkan dia akan sanggup bersusah payah, ke mana pun pergi dia akan sanggup. Bagaimanapun syarat diletakkan, dia akan memenuhinya. Dalam bab yang lepas, Imam Bukhari menukilkan kata-kata Sayyidina Umar, dalamilah ilmu sebelum kamu dijadikan pemimpin. Tafaqqahu qabla an tusawwadu. Itu yang kita bincang dulu. Lalu beliau menyambungnya. Imam Bukhari sambung dulu dalam bab yang lalu. Wa ba'da an tusawwadu. Itu yang Imam Bukhari sambung. Ya, Sayyidina Umar kata setakat tu je. Tafaqqahu qabla an tusawwadu. Imam Bukhari sambung dengan berkata, dan setelah kamu dijadikan pemimpin. Maknanya ilmu dan hikmah itu suatu yang sangat bernilai, sehingga dan suatu yang sangat berharga, susah juga nak dapat, nak menguasainya itu, sehingga kamu perlu mendalaminya. Bukan belajar sikit-sikit main-main tak, mendalami, itu makna tafaqquh, sebelum dijadikan pemimpin. Sebab kalau pemimpin tak ada ilmu yang cukup, macam-macamlah jadi masalah. Banyaklah keputusannya yang tidak tepat, bahkan mungkin salah. Imam Bukhari sambung, bahkan dan setelah dijadikan pemimpin. Maksudnya ilmu itu suatu yang diperlukan setiap masa, bukan sahaja sebelum seseorang itu dijadikan pemimpin, bahkan selepas dia dijadikan pemimpin juga, ia memerlukan ilmu. Ia memerlukan ilmu. Kisah Nabi Musa alaihissalam keluar mengembara untuk mencari seseorang yang dikatakan Allah lebih berilmu daripadanya, itu merupakan sebaik-baik bukti tentang ilmu juga harus dituntut, walaupun setelah seseorang itu dijadikan pemimpin atau setelah ia berumur, mana setelah tua. Sebab kita dah bincang dah sebelum ni, tusawwadu itu
boleh kita pakai dengan makna sebelum dijadikan pemimpin, boleh juga kita pakai dengan makna sebelum kamu berumur, sebelum kamu tua. Panjang dah kita dah bincang dah tentang bab ke-15 tu. Maknanya ini sebaik-baik bukti. Tengok Nabi Musa. Pergi nak belajar lagi lah kira-kiranya. Bila ni? Tentu sekali ini setelah dia dijadikan pemimpin. Pemimpin pula bukan pemimpin biasa-biasa. Jadi Nabi lagi Rasul dan Ulul Azmi. Sudah sampai ke peringkat itu. Tua dah pula. Sudah kahwin, sudah ada anak, apa semua. Ni ketika peristiwa ni berlaku. Ini buktinya. Dan seorang Nabi. Jadi kamu siapa? Kamu tu orang biasa lagi lah perlu kepada ilmu. Tengok Nabi Musa. Tidak fikir tentang penat dia, letih dia. Dan banyak lagi kerja-kerja lain. Sehingga tinggal untuk pergi nak cari satu orang yang Allah kata ada orang yang lebih pandai daripada dia. Ini bukti. Ini sebaik-baik bukti. Pada tajuk bab ke-15, Imam Bukhari dah sebut di situ. Sahabat-sahabat pun belajar setelah mereka tua. Bukan semua sahabat-sahabat ni masuk Islam daripada kanak-kanak. Ketika budak, ramai daripada mereka masuk Islam setelah tua. Jadi setelah tua lah mereka belajar. Bahkan yang muda-muda pun belajar sampai tua. Ini menunjukkan minat yang mendalam dan kesungguhan sahabat itu dalam mencari ilmu. Dan kita sepatutnya menjadikan mereka sebagai contoh. Ini kaitan dia tu. Tengok halus cara dia tu. Cara Imam Bukhari itu sangat halus. Melalui tajuk bab ini, Imam Bukhari ingin memberitahu bahawa kadang-kadang seseorang penuntut ilmu perlu mengembara untuk memperolehi sesuatu ilmu. Boleh jadi sehingga terpaksa meredah padang pasir dan berlayar di lautan. Ini boleh jadi. Imam Bukhari buat tajuk ni nak cerita ada kalanya dalam menuntut ilmu ini, untuk mendalami ilmu ini, kita terpaksa kena mengembara, kena menjelajah, kena keluar negara. Sekarang ni orang sebut keluar negara. Kena ke seberang laut. Sekarang ni. Boleh jadi begitu. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Musa. Seorang Nabi tu. Jadi kita kena tanyalah diri kita. Kalau kita rasa kita ni tua, tengok Nabi Musa. Nabi Musa tua juga. Kita tidak Nabi. Tak perlu malu ke, rasa segan ke, rasa apa ke nak belajar. Sebab kita dah tua misalnya. Jangan begitu. Kita ada contoh. Inilah contoh tauladan yang kita nak ikut. Kita ada contoh. Sahabat-sahabat tengok macam mana. Tak ada malu, tak ada segan. Jangan jadi halangan lah. Tua. Dah kesempatan kita dapat tu setelah kita tua. Nak buat macam mana? Kita belajar lah masa tu. Yang muda-muda pun jangan lepaskan peluang. Dia pun kena belajar juga. Sebanyak mungkin. Jangan lepaskan peluang. Kalau kita tengok di kalangan sahabat yang kanak-kanak pun ramai juga. Mereka pun terlibat juga dengan pembelajaran. Jadi ini adalah satu cara bangsa atau umat yang maju. Mereka tidak berpada dengan ilmu yang sedikit. Bahkan mereka akan belajar sampai ke peringkat tinggi. Macam kita sekarang ni sampai keluar negara. Sampai ke seberang laut. Lama belajar. Sampai ke universiti. Bukan peringkat rendah, menengah sahaja. Tidak. Bahkan sampai ke peringkat universiti. Sepatutnya begitulah. Kalau mengikut sistem sekarang ni, sampai dapat degree. Dapat sarjana. Dapat PhD dan sebagainya. Delete dan sebagainya. Itu. Ataupun kalau tidak begitu pun mengambil masa yang lama lah belajar.
Bukan main-main belajar ni. Dan kalau seorang tu betul-betul minat, ada irtibat, mesti dia tidak akan mudah tawar hati dalam menuntut ilmu. Mesti dia akan bersemangat walaupun setelah tua, walaupun telah banyak dapat ilmu, dia tidak akan berhenti mencari ilmu. Kalau tidak pergi belajar pun, secara zahir pergi tubuh ni belajar juga dengan terus membaca dan terus membaca. Itu pada hakikatnya belajarlah tu. Belajarlah tu. Dan yang kita baca tu buku tu orang bukan ada di negeri kita pun. Setengah tu dah mati lama, 1000 tahun lebih dah. Kita baca, kita menemuinya, mengadap dia. Kita mengadap orang ni. Itu maknanya belajar bersungguh. Orang yang sanggup bergadai jiwa dan raga sebegitu tentunya tahu tentang kelebihan ilmu dan sangat tinggi minatnya kepada ilmu. Kita boleh tahu kalau orang macam tu, ini tanda lah. Dia tahu nilai ilmu tu. Malang sekali penuntut ilmu yang tidak mahu, yang tidak mengetahui kewujudan lubuk ilmu itu dan tidak pula bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Jadi malanglah kalau kita atau sesiapa pun di zaman mana-mana pun ada sumber ilmu, ada bahkan lubuk ilmu, kita tak tahu, kita tak ambil peluang. Ada peluang pun tak bersungguh-sungguh. Itu malang sekali. Ini penuntut yang malang, pelajar yang malang. Pelajar yang bertuah iaitu pelajar yang mengambil kesempatan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nabi Musa alaihissalam pada ketika peristiwa pengembaraannya itu berlaku, memang sudah berusia, berkahwin dan telah pun mendapat jawatan yang tertinggi sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Mana baginda alaihissalam dilebihkan pula dengan kebolehan berbicara secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga digelar dengan kalimullah. Orang yang dapat berbicara, bercakap secara langsung dengan Allah. Dengan tidak berlapis, tidak ada perantaraan. Macam tu pun pergi belajar lagi. Jadi di manalah kita? Di manalah kita? Ini cara Islam menaikkan semangat. Agama kita menaikkan semangat pengikut-pengikutnya menuntut ilmu. Cuba kita tengok. Bacalah Sahih Bukhari ni, Kitabul Ilm, akan jadi semangat. Sebab cara dia tu menyampaikan nasihat dia tu, nampak sekali memang istimewa cara dia. Dari peringkat ke peringkat, dari bab ke bab itu memang semangat betul lah. Dan dia bagi panduan tu lengkap lah. Kalau untuk orang biasa, bukan untuk jadi alim, bukan untuk mendalami ilmu sekali seminggu dah cukup dah. Itu dah ada dah bab sebelum ni. Bukan semua kena belajar bersungguh. Dah banyak lagi orang, dia banyak lagi tanggungjawab yang lain, kemampuan pun terhad. Jadi adalah batas-batasnya. Itu semua diceritakan oleh Bukhari dengan lengkap. Itulah keistimewaan kitab Bukhari. Walaupun begitu, baginda masih bersemangat untuk mencari ilmu apabila dikatakan ada lagi orang yang lebih alim daripadanya. Walaupun ilmu yang dimaksudkan itu tentunya bukan ilmu fardu ain, tetapi hanyalah ilmu tambahan yang melebihi keperluan asas kehidupan manusia. Tentu sekali ilmu ni tak ada kaitan dengan fardu ain ni. Maknanya kita perlu bersungguh-sungguh, perlu mendalami ilmu walaupun bukan ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain itu terhad sangat, sedikit sangat. Jadi apa yang dicari oleh Nabi Musa ni bukan tahap ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain tu dia lebih daripada cukup dah. Dia mengajar orang lain. Dia yang bawa syariat. Macam mana dia tak tahu pula ilmu fardu ainnya? Bahkan ilmu kifayah lebih daripada tu pun dia tahu. Tapi ini ilmu lain ni. Ilmu lain. Ilmu ni kalau tak tahu pun tak apa sebenarnya. Tak belajar pun tak apa. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggesa, mendorong
Nabi Musa supaya belajar. Ini sebagai ibrah, pengajaran kepada umat kemudian. Bahawa ilmu ini, ilmu apa sekalipun, asalkan yang berguna, walaupun bukan ilmu agama, walaupun bukan ilmu agama secara khusus, elok dipelajari secara mendalam. Elok kita tahu apa yang kita panggil sebagai ilmu yang termasuk dalam bahagian fardu kifayah. Itu pun kita kena dalami juga. Kalau tidak semua, setiap orang pun, sebahagian daripada kita semestinya ada yang mendalam dalam setiap bidang ilmu. Tujuan dan maksud diadakan tajuk bab ini. Jadi saya di sini saya dah baca banyak dah tu. Saya nak berkongsi lah pula dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, peserta-peserta sekalian. Kalau ada sesiapa yang nak baca, silakan. Saya nak bagi peluang. Kita sama-sama lah. Tidak kata sebelah pihak saja, sehala saja. Nanti kalau sudah sehala saja mungkin jemung juga, ataupun mungkin jadi ralik, orang kata. Jadi ralik, lama-lama dia jadi mengantuk pula. Jadi saya nak minta salah seorang lah tampil untuk sambung apa yang saya baca itu. Silakan. Silakan. Siapa ni? Saleh. Saleh. Sihat kau Saleh? Alhamdulillah baik. Duduk di Johor lagi kah? Duduk di Melaka? Tak di Ampang. Ampang. Harap Maulana pun sihat juga lah. Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Okay, baik. Ya, silakan. Saya sambung. Okay. Tujuan dan maksud diadakan tajuk bab ini. Yang pertama, Hafiz Ibn Hajar berpendapat tajuk bab ini diadakan oleh Bukhari untuk menggalakkan para pelajar menuntut ilmu walaupun terpaksa menanggung pelbagai penderitaan dan kesusahan. Yang kedua, Syah Waliullah berpendapat tajuk bab ini dibuat Bukhari untuk membuktikan adanya keperluan mengembara dalam menuntut ilmu. Di zaman sahabat dan tabi'in, keperluan itu tidaklah begitu ketara kerana masing-masing daripada mereka dapat mempelajari ilmu agama daripada guru-guru setempat sahaja. Setelah pelbagai bidang ilmu dibukukan secara meluas, termasuk ilmu tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, barulah ada keperluan mengembara ke tempat-tempat atau ke negeri-negeri lain sehingga ia menjadi budaya masyarakat. Dengan mengadakan tajuk bab ini, Imam Bukhari sebenarnya mahu membuktikan adanya asas yang kuat dan sahih bagi budaya mengembara demi menuntut ilmu. Sekejap ya Saleh. Baik, saya nak tunjuk ni kan. Saya nak tunjuk. Kalau saya sebut Syah Waliullah sebut apa ni kitab dia? Ni Syarh Tarajim Abwab Sahih Al-Bukhari. Ini kitabnya. Dia risalah ya sebenarnya. Satu risalah. Ada di sini dalam ni lah tempat rujukannya. Begitu juga kalau saya sebut Hafiz Ibn Hajar, sebut itu maksudnya dalam Fathul Bari. Ini Fathul Bari. Ini Fathul Bari. Boleh lihat di sini lah. Boleh lihat di sini contohnya. Ini yang kita baca tadi. Hadzal bab ma'qud diadakan litarghib fi ihtimal al-masyaqqah fi talab al-ilm. Itu dia sebut. Jadi boleh ditengok, dilihat di sini. Cuma saya tak sebab ini nota kan, saya tulis pun cepat-cepat. Saya tak masukkan semua rujukan itu dengan jilid berapa, muka surat berapa, tetapi semuanya dalam perancangan saya seperti jilid 1 yang telah dicetak tu, semua lengkap dengan rujukan. InsyaAllah ini pun saya akan buat begitu juga. Jadi bila lengkap tu jadi buku tu, kita semua akan dapat lihatlah rujukannya secara lengkap. Kemudian ada perbincangan tentang Syah Waliullah ni. Ada orang kata pendapat dia tu tidak berapa tepat tu kalau dia nak kata begitu, sebab ada lagi satu bab lain yang memberi makna begitu. Jadi ni perbincangan di mana pula?
Ini apa nama ni, saudara-saudara sekalian, peserta-peserta sekalian, boleh lihat di dalam buku ini. Ini saya ambil di dalam buku ini pula, Kashful Bari, Syarah Bukhari dalam bahasa Urdu. Ini dalam bahasa Urdu. Misalnya perbincangan tentang kritik yang mungkin ditimbulkan terhadap pendapat Syah Waliullah itu. Pendapat Syah Waliullah itu. Sekejap ni. Boleh dilihat di sini. Dia mengandaikan di sini. Mengandaikan kalau orang kata begini macam mana. Itulah yang kita nak baca di sini. Nak baca di sini. Baik. Baca, silakan. Teruskan Saleh baca di sini. Baik. Pendapat Syah Waliullah ini memang menarik. Cuma selepas 2 bab nanti, Imam Bukhari mengadakan pula satu bab lain yang bertajuk Babul Khuruj fi Talabil Ilm. Tidaklah apa yang diutarakan oleh Bukhari ini lebih sesuai dengannya? Ya. Bukanlah tidakkah ni sepatutnya. Tidakkah? Tidakkah apa yang diutarakan oleh Bukhari ini lebih sesuai dengannya? Sekejap Saleh ya. Saya nak tunjuk ni. Ini kalau kita tengok Sahih Bukhari tadi, apa ni, ni tadi lepas 2 bab saya kata, ni bab ke-16. Ni bab 17, bab 18, maknanya bab ke-19 ni. Babul Khuruj fi Talabil Ilmi. Hadis yang sama Imam Bukhari bawakan di bawahnya. Maknanya dalam Kitabul Ilm ini 2 kali Imam Bukhari kemukakan hadis ini. Seperti saya telah sebutkan tadi, sebanyak 13 kali. Kalau ambil kira riwayat yang satu lagi lah yang saya sebut tadi tu. Tapi berkenaan dengan pengembaraan Musa untuk mencari orang yang disebut oleh Allah itu juga. Teruskan Saleh. Baik. Ya, boleh saja pendapat beliau diselamatkan jika anda memahami keluar mengembara di sini ialah sampai meredah hutan. Sementara keluar yang dimaksudkan dengan tajuk lautan, meredah lautan. Meredah lautan. Okey. Sementara keluar yang dimaksudkan dengan tajuk bab itu pula tidak khusus dengan mengembara sehingga ke seberang laut. Sekejap Saleh. Sebab begini, sebab Bukhari ni dia telah beriltizam untuk tidak setiap bab dia tu serupa dari segi maksudnya. Jadi kalau ini pun keluar menuntut ilmu, itu pun keluar menuntut, apa bezanya? Jadi bezanya bab ni memang keluar untuk menuntut ilmu tapi sampai meredah lautan. Bab akan datang, bab 19 tu, Babul Khuruj fi Talabil Ilmi umum. Keluar menuntut ilmu walaupun tidak dengan meredah lautan, walaupun dengan cara yang lain, dengan naik kapal terbang kalau sekarang ni misalnya. Boleh berlaku. Ia tidak khusus dengan meredah lautan saja, tapi bab ini lebih khusus. Imam Bukhari fokuskan kepada sampai ke seberang laut. Sampai ke seberang laut. Itu maksudnya. Teruskan Saleh. Jadi berbezalah tajuk tu. Tidak maknanya sama, maksudnya sama, tidak. Tak berlaku begitu. Silakan Saleh. Baik. Yang ketiga, menurut Syekhul Hind Maulana Mahmudul Hasan, Imam Bukhari mengadakan tajuk bab ke-16 ini untuk membuktikan adanya tuntutan supaya terus belajar walaupun setelah menjadi pemimpin atau memegang jawatan yang besar. Ia merupakan bab khusus untuknya. Adapun tajuk bab ke-19 yang akan datang, iaitu Babul Khuruj fi Talabil Ilm, yakni bab keluar untuk menuntut ilmu, maka itu bab umum yang menuntut semua orang keluar menuntut ilmu. Itu bezanya. Bagi Syekhul Hind, bezanya duduk situ. Ini menuntut orang yang sudah ada jawatan atau tua, pergi menuntut ilmu. Bab akan datang menuntut atau menggesa orang menuntut ilmu semua umum, untuk umum. Itu beza dia. Mengikut Syekhul Hind begitu. Jadi Syekhul Hind ni pun dia ada juga tulis buku Al-Abwab wa Tarajim, Sahih Bukhari. Tapi dalam bahasa Urdu juga. Teruskan. Okay. Termasuk
termasuk salah satu metodologi Imam Bukhari juga dalam penyusunan kitab sahihnya ini, menyempurnakan sesuatu yang telah disebutnya secara sepintas lalu dalam bab yang lalu. Dalam bab sebelum ini, Imam Bukhari telah menyebutkan bahawa sahabat-sahabat Nabi SAW mempelajari ilmu setelah mereka tua secara sepintas lalu. Melalui bab ini pula, beliau secara lebih terperinci mengemukakan contoh seorang manusia yang jauh lebih hebat daripada para sahabat, Nabi Musa AS. Bagaimana baginda AS tetap serius mahu menuntut ilmu setelah berpangkat sebagai salah seorang Nabi lagi Rasul Ulul Azmi. Sehingga Allah di dalam Al-Quran merakamkan kata-katanya, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَهُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Bermaksud, dan ingatlah peristiwa ketika Nabi Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di tempat pertemuan dua laut itu, dan atau aku akan berjalan terus selama bertahun-tahun. Al-Kahfi ayat 60. Padahal teruskan. Padahal ilmu yang hendak dicari itu hanyalah ilmu yang lebih daripada keperluan asas dalam beragama, dan orang yang ditujunya pula tidaklah lebih tinggi darjatnya daripada baginda alaihissalam. Tujuan perginya Nabi Musa alaihissalam dalam peristiwa itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mempelajari sesuatu yang telah dikurniakan oleh Allah kepada Khadir. Itulah sebabnya Bukhari mengemukakan ayat ke-66 dari surah Al-Kahfi di dalam tajuk bab ini. Teruskan. Yang keempat, Syekhul Hadis Maulana Zakaria berpendapat, tajuk ini diadakan oleh Bukhari untuk menyatakan keharusan bermusafir menerusi jalan laut dengan tujuan menuntut ilmu. Ini kerana terdapat larangan daripada meredah lautan di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, kecuali orang-orang tertentu sahaja dibenarkan. Tidak termasuk dalam yang dikecualikan itu penuntut ilmu. Lihat hadisnya di bawah ini. La yarkabul bahra illa hajjun aw mu'tamirun aw ghazin fi sabilillah fa inna tahtal bahri naran wa tahtal nari bahra. Bermaksud tidak boleh meredah lautan kecuali orang yang hendak mengerjakan haji atau umrah atau orang yang berjuang di jalan Allah, kerana di bawah laut ada api dan di bawah api itu pula ada laut yang lain. Yang hadis riwayat Abu Daud, Sa'id bin Mansur. Zahir hadis ini menunjukkan terbatasnya keharusan meredah laut itu kepada tiga golongan yang tersebut di dalamnya sahaja. Dengan mengadakan tajuk bab ini, Imam Bukhari bermaksud menghilangkan kekeliruan dan salah faham sesama pihak yang memang membataskan keharusan meredah laut kepada tiga golongan yang tersebut dalam hadis itu sahaja. Padahalnya bukan begitu. Penuntut ilmu juga boleh meredah laut atau ke seberang laut untuk menuntut ilmu berdasarkan hadis ke-75 ini. Di bawah Kitabul Buyu', Imam Bukhari membuat satu bab bertajuk Babut Tijarah fil Bahr. Tujuan beliau sama juga di situ, menyatakan keharusan meredah laut untuk tujuan berniaga. Bagi Imam Bukhari, hadis Abu Daud itu tidak sahih, jadi tidak perlu sangat kita terikat dengannya. Jadi itu cara Imam Bukhari buat tajuk ni. Apa tujuan? Bagi Syekh Zakaria, ini tujuannya. Sebab ada hadis. Jadi hadis ni nampak melarang. Jadi bagaimana? Jadi Imam Bukhari nak ajar kita hadis ni, kita kena tengok mana yang lebih kuat. Kalau yang dhaif tak perlu sangatlah kita terikat dengannya. Apalagi dalam keadaan ada hadis sahih yang bercanggah dengannya, yang menunjukkan boleh. Kalau itu menunjukkan tak boleh, hadis yang lebih sahih menunjukkan boleh. Jadi kita kena utamakan hadis sahih. Itu cara Imam Bukhari. Itu cara Imam Bukhari. Jadi bukan sekadar menuntut ilmu, bahkan dengan maksud-maksud yang lain. Ada faedahnya, ada manfaatnya, ada keperluannya, seperti berniaga misalnya. Sehingga Imam Bukhari buat bab yang berasingan. Mana boleh, tak jadi masalah di laut pun. Bahkan sekarang ni kalau kita kata melalui udara, naik kapal terbang, yang orang zaman dulu semasa Imam Bukhari pun tak terfikir. Dia tak buat bab itu. Maknanya boleh. Semuanya boleh. Tak perlu takut, tak perlu jadi halangan untuk kita mendapat sesuatu yang bernilai itu. Jadi oleh kerana ilmu ni sesuatu yang bernilai, atau kalau kita kata sebenarnya, kalau kita nak ambil kira
hadis itulah nak ambil kira hadis Abu Daud dan Sa'id bin Mansur di dalam sunannya itu, sebenarnya dia boleh termasuk di bawah ghazin fi sabilillah. Sebab orang yang menuntut ilmu ini sebenarnya adalah pejuang juga. Orang yang menuntut ilmu adalah pejuang juga. Jadi dia kalau termasuk di sini mana boleh lah, termasuk dalam dikecualikan lah. Tetapi tidak begitu terang lah, tak begitu terang. Yang jelasnya pejuang ni mana orang yang pergi berperang lah. Zahirnya orang yang pergi menuntut ilmu ni tidak nampak macam berperang. Jadi tak termasuklah secara zahirnya. Jadi oleh kerana itulah Imam Bukhari buat tajuk ni. Dia nak kata boleh. Boleh. Jangan hadis itu menjadi halangan untuk seseorang itu menuntut ilmu sampai keluar negara, sampai ke seberang laut. Teruskan. Soleh, teruskan. Yang kelima, setengah ulama hadis berpendapat tujuan Imam Bukhari mengadakan tajuk bab ini ialah untuk menguatkan dua asar yang juga ada kaitannya dengan kisah pengembaraan Nabi Musa AS yang tersebut di dalam hadis ke-75 di bawah bab ini. Pertamanya asar Abdul Aliyah yang diriwayatkan oleh pertamanya asar Abdul Aliyah yang diriwayatkan oleh Abd bin Humaid berikut. Anna Musa iltaqa bil hadir fi jaziratin min jazairil bahr. Bermaksud sesungguhnya Musa telah bertemu Khadir di salah satu pulau di lautan. Keduanya ialah asar Rabi' bin Anas yang juga diriwayatkan oleh Abd bin Humaid. Kata beliau, yakni Rabi' bin Anas, injabal ma'i an maslakil hut. Injabal ma'u sepatutnya. Ini baris ni silap ya. Baris ni sebab saya kopi kan. Silap baris lah. Ini yang betul. Teruskan. انجاب الماء عن مسلك الحوت فصار طاقة مفتوحة فدخلها موسى على أثر الحوت حتى انتهى إلى الخضر. Bermaksud air tersisih yang terbelah dari laluan ikan sehingga ia menjadi berlubang. Maka Musa masuk melaluinya dengan mengikuti kesan laluan ikan itu sehingga baginda sampai kepada Khadir. Kata Hafiz Ibn Hajar, perawi-perawi kedua-dua asar ini thiqat, yakni dipercayai. Jadi itulah kita tengok ada 5 pendapat tentang apakah tujuan Imam Bukhari buat tajuk bab ini. Jadi kelima-lima pendapat itu sebenarnya sangat menarik. Sangat menarik. Ada nilainya yang tersendiri masing-masing itu. Imam Bukhari tidak cerita sebenarnya maksud dia begini-gini buat tajuk. Tapi orang lain kemudian ini dalam masa 1000 tahun lebih tadi macam-macam lah orang dibagi pendapat. Yang mana setiap orang yang bagi pendapat ni bukan jalan-jalan orang sebenarnya dalam sejarah umat Islam. Sebenarnya mereka ni tokoh-tokoh, bukan orang-orang biasa. Jadi dengan sebab itu kita nampak ada nilainya. Nampak pendapat itu penuh dengan ilmu juga, penuh dengan ilmu. Dan kita akan nampak kehebatan Imam Bukhari itu bila kita tengok pandangan-pandangan yang diberikan oleh ulama dalam menguraikan maksud Imam Bukhari itu. Di situlah kita nampak kehebatan tajuk bab Imam Bukhari yang disebut-sebut oleh ulama, inna fiqhal Bukhari fi tarajimihi, kebijaksanaan ataupun kedalaman fahaman Imam Bukhari itu atau faham yang mendalam Imam Bukhari itu terletak pada tajuk-tajuk babnya. Patutlah kalau kita baca begini baru nampak kehebatan tajuk bab dia. Ringkasnya nampak tajuk bab itu tapi maksud dia tu dalam. Dia bukan di sini saja, dia ada kaitan dengan bab sebelumnya, dia ada kaitan dengan bab selepasnya, ada kaitan dengan hadis yang dikemukakan di bawahnya. Itu menarik. Itu sesuatu yang menarik dalam Sahih Bukhari. Tidak ada satu kitab hadis yang lain yang setara dengannya, terutamanya dari sudut itu. Dari sudut kesahihannya pun, ya, itu satu hal. Dari sudut cara dia buat tajuk itu pun memang diakui oleh semua pihak lah. Diakui oleh semua pihak. Baik. Kemudian kita tengok kisah pemergian Musa ke dalam laut. Disebut ke dalam laut atau ke laut. Pemergian Musa ke laut.
Tetapi zahirnya, sebab itu saya terjemah begini, ke dalam laut. Makna Musa tu dalam perjalanannya itu telah masuk ke dalam laut sebenarnya. Kalau kita menyeberangi laut ni di atas laut. Kapal itu berlayar di atas laut. Macam sabut tu berlayar di atas laut, di atas air. Adapun Musa ni masuk ke dalam laut, dalam air tu dia masuk. Ini semua sebagai salah satu mukjizat Nabi Musa lah kalau kita terima begitu. Kalau terima begini, nampaknya Imam Bukhari lebih cenderung ke situ. Macam mana Musa boleh masuk ke bawah laut itu? Barulah kita nampak sekarang ni yang England buat laluan dalam laut tu, kereta api dalam laut tu daripada England sampai ke Perancis tu. Baru nampak. Ada benda tu berlaku dah di zaman Nabi Musa lagi. Tapi itu sebagai mukjizat. Sekarang ni yang orang buat itu hasil teknologi dan sains, kemajuan dalam bidang engineering dan sebagainya, sehingga manusia, orang-orang yang tidak ada mukjizat bukan Nabi pun boleh lalu. Tapi nak lalu bukan main, susah. Bukan main, banyak belanja, sebanyak mana belanja. Nak buat itu, sistem itu, segala sistem nak melengkap, lalu ikut bawah laut. Kereta api bawah laut. Negara maju telah buat dah, negara kita belum lagi. Sekadar ada jambatan panjang untuk menyeberangi laut itu. Jadi rupanya Nabi Musa dia telah ada dah begitu. Jadi ikan tu masuk, dia buat terowong. Jadi Nabi Musa masuk dalam tu, sehingga sampai ke seberang sana. Itu betul-betul dalam laut. Maknanya lagi dahsyat lah kalau dalam laut pun pergi nak menuntut ilmu. Tetapi dengan kemudahan dan rahmat Allah SWT sebagai mukjizat kepada Nabi Musa, Allah SWT buat begitu untuknya. Diberikan kemudahan. Maknanya kalau kita dapat kemudahan seperti itu, boleh kita gunalah. Boleh kita gunalah, tak ada jadi masalah lah. Apalagi untuk maksud yang baik, seperti untuk pergi menuntut ilmu. Itu maksudnya. Baik, kita ada nota di sini. 191. Ni saya nak orang lain pula lah. Kalau boleh baca, kita bergili-gili lah. Tidak seorang, penat sangat seorang kan? Siapa pula nak baca di sini? Silakan. Siapa? Baik. Muhammad Adib. Mak Isa. Muhammad Adib. Melaka. Ya, daripada Melaka ya? Ya. Silakan Muhammad Adib. Baik, bismillah. Perkataan asal dalam tajuk bab yang diguna Bukhari ialah fil bahri. Ia memberi makna ke dalam laut. Sekejap saya nak tunjuk ni. Cuba tengok di sini. Ini tajuk Imam Bukhari buat. Cuba tengok ni. Babu ma dzukira fi dhahabi Musa fil bahri. Ni fil bahri. Fil bahri mana ke dalam laut. Itu makna asal dia. Kalau kita nak takwil tu banyaklah takwil, tapi mana asalnya? Fil dalam laut. Begitu. Teruskan Muhammad Adib. Tetapi masih terdapat khilaf para ulama tentang makna yang sebenarnya. Adakah Nabi Musa AS pergi bertemu Khidir dengan masuk ke dalam laut? Atau adakah fi di situ telah dipakai dengan makna ala, jua yang bererti ke atas laut atau berlayar di laut? Dan adakah pertemuan Nabi Musa AS dengan Khidir berlaku sebelum merentasi laut atau selepasnya? Agak banyak juga kemusykilan timbul di sini. Sekejap Muhammad Adib. Sebab begini, dalam setengah-setengah versi riwayat tentang peristiwa pengembaraan Musa ni, secara zahirnya kita nampak bila Nabi Musa tu terlepas melepasi satu batu besar yang dia duduk berehat di situ, dan dia tertinggal ikan di situ, dia pergi berjalan jauh lagi. Lepas tu bila dia nak makan, dia perasan tak ada dah ikan itu. Di mana ikan ni? Jadi dia pun patah balik. Bila patah balik tu sampai dekat batu tu, dia dapati ada satu orang yang duduk
tidur di situ berselimut lituk. Jadi maknanya Nabi Musa semasa itu perjalanan dia tu belum lagi melepasi laut itu pada ketika itu. Bermakna pertemuan Nabi Musa itu bukan di laut atau bukan di seberang laut, tetapi di daratan. Di daratan. Selepas itu barulah Musa mengembara bersama Khadir dengan merentasi laut. Tetapi dalam setengah-setengah riwayat, termasuklah yang Imam Bukhari faham ini, Imam Bukhari terima ni, riwayat ini, mana itu masuk ke dalam laut. Mana selepas tu, setelah sampai di pulau tu, jadi di atas batu tu tidur tu di pulau itu. Jadi nak sampai ke pulau tu mestilah kena merentasi laut. Mestilah kena meredah laut. Jadi sampailah maksud Imam Bukhari buat tajuk ni, meredah laut tu. Jadi pertemuan Nabi Musa dengan Khadir itu setelah Nabi Musa meredah laut. Bukan bersama Khadir. Kalau ada dalam riwayat lain menyebutkan dia meredah laut pula bersama Khadir, itu selepas tu. Sebab di pulau, mungkin nak pergi ke pulau lain pula, begitu ceritanya. Jadi bagi Bukhari, dia lebih cenderung ke situ. Lebih cenderung ke situ. Baik, silakan lagi Muhammad Ali. Teruskan. Sesetengah versi riwayat menunjukkan mereka bertemu sebelum merentasi laut. Setelah bertemu di darat, barulah mereka berlayar dengan menaiki kapal meredah laut. Antara buktinya ialah hadis yang dikemukakan oleh Bukhari di bawah Kitabul Anbiya, bab Hadithil Khadir. Hadisil Khadir ma'a Musa alaihi salam. Alaihi salam. Nombor hadis 3401. Di dalamnya tersebut wabihi qala juga ke? Ada. Terus. Fartadda ala asarihima qasasa. Raja'a yaqussani asarahuma hatta intahaya ila sahrah. Fa iza rajulun musajjan bi thawbin fasallama Musa faradda alaihi wa qala wa anna bi ardika salam. Bermaksud, maka mereka berdua pun berpatah balik dengan menjejaki kesan-kesan perjalanan mereka yang lepas sehingga sampai ke batu besar itu kembali. Di situ Di situ mereka mendapati seorang lelaki yang sedang berselimut lituk. Setelah diberi salam oleh Musa, dia menjawab salam lalu berkata, bagaimana pula ada salam di bumimu ini? Semua ini menunjukkan perjalanan mereka berlaku di daratan dan pertemuan mereka juga berlaku di daratan. Sekejap lah. Bahkan kalau kita perhatikan kata-kata Khadir di sini tidak menunjukkan di daratan dan di tempat lain ni. Lebih tepat hadis yang menunjukkan ini berlaku di pulau. Sebab kalau di daratan tempat yang sama, itu makna bumi yang sama. Ini sedangkan Khadir kata bagaimana pula ada di bumimu ini, mana bumi lain tu, tempat lain, tanah lain. Anna bi ardika salam. Hadis ini sendiri pun sebenarnya ada menunjukkan bahawa tempat pertemuan itu di tempat lain, bukan setanah dengan tempat Musa berjalan itu dengan muridnya Yusha bin Nun itu. Tetapi secara sepintas lalu kita nampak dia bertemu di situ. Teruskan. Hadis ke-75 di bawah bab ini dan hadis ke-78 di bawah babul khuruji fi talabil ilmi pula mengisyaratkan kepada mereka bertemu setelah Nabi Musa AS melintasi lautan melalui terowong di dalam laut hasil laluan ikan yang dibawa oleh Nabi Musa AS sebagai tanda daripada Allah. Jadi sekejap. Jadi ikan ni saya sebut juga di tempat lain.
Ada orang kata ikan yang sudah dimasak, sudah digoreng mungkin, jadi ikan tu lauk Nabi Musa. Ada juga ulama yang mengatakan tidak, ikan itu, ikan yang dibawa tu bukan sebagai lauk dia, bukan sebagai makanan dia, tapi sebagai tanda daripada Allah. Ikan itu ikan hidup. Saya lebih cenderung kepada pendapat itu. Jadi Nabi Musa sambil-sambil dia tengok ikan tu, ikan ada lagi bersama, terus lagi berjalan. Lepas tengok ikan itu ada lagi. Jadi pelik ikan ni. Bila dia masuk dalam laut tu, bukanlah dia buat lubang itu, terowong tu sempit macam lubang paip begitu saja, tidak. Dia jadi luas. Sehingga Nabi Musa boleh masuk jalan itu. Macam terowong lah. Macam jalan dalam terowong, jadi luas. Begitu. Itu yang peliknya. Itulah sebagai tanda Tuhan bagi kepada Nabi Musa tu ikan itu sebagai tanda. Tanda di situlah tempat pertemuan. Tapi tempat pertemuan betul-betul di situ ke atau di situ permulaan untuk membawa kamu kepada pertemuan? Itu banyak perkara yang boleh kita kaji di celah-celah hadis-hadis ini. Teruskan Muhammad Adi. Itulah maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana yattabi'u atharal huti fil bahri. Baginda alaihissalam mengikuti kesan ikan yang masuk ke dalam laut. Setelah melepasi lautan, baginda sampai ke sebuah pulau. Di pulau itulah baru mereka bertemu. Sesuai dengan asar Abul Aliyah dan Ar-Rabi' bin Anas yang telah dikemukakan tadi. Jadi kalau kita ambil pendapat ini, dia nampak ada kesesuaian dengan dua asar tadi. Walaupun asar tadi dia tidak marfu', tetapi sebagaimana saya telah kemukakan tadi, Hafiz Ibn Hajar kata perawi-perawinya semuanya thiqat, boleh dipercayai. Jadi kalau kita campurkan dengan hadis ini, gabungkan dengan hadis ini, nampaklah kesesuaiannya. Kalau tidak, asal itu sia-sia. Apa maknanya? Setelah bertemu di sini, bertemu pula di sana. Apa maknanya? Tapi kalau kita kata dia tak bertemu lagi di tanah ini, setelah dia menyeberangi laut itu baru bertemu, sesuai dengan asar itu. Nampak masuklah. Sesuailah. Teruskan. Riwayat dan asar-asar itulah yang dijadikan asas oleh Bukhari dalam menyusun tajuk bab di atas. Sampai ke pulau sudah tentu bererti Nabi Musa alaihissalam terlebih dahulu telah menyeberangi atau melepasi kawasan laut. Itu maknanya. Bila kata sampai ke pulau, maknanya sebelum itu Nabi Musa berada di sebelah ni. Bermakna dia mesti kena berentasi, ikutlah. Di atas ke atau di dalam ke tak kira, tapi dia mesti kena berentasi laut. Itu maksudnya. Teruskan. Sebenarnya dalam peristiwa itu Nabi Musa alaihissalam telah mengembara melalui darat dan laut kedua-duanya sekali. Mula-mula melalui darat, kemudian melalui laut. Imam Bukhari cuma menyerlahkan dan menonjolkan bahagian pengembaraan baginda melalui laut sahaja dalam tajuk bab ini untuk menyatakan keharusan menyeberangi lautan demi menuntut ilmu. Atau untuk menunjukkan bahawa kadang-kadang seseorang pelajar itu perlu ke seberang laut untuk mendapatkan sesuatu ilmu. Maka benarlah apa yang disebut oleh Bukhari di dalam tajuk bab di atas, fil bahri, dengan makna ke dalam laut, kerana ikan yang dilupakan oleh Nabi Musa itu melompat ke dalam air dan menjadikan kawasan yang dimasukinya itu berlubang seperti terowong dan kering tiada air. Setelah berbatah balik, Nabi Musa mengekori kesan laluan ikan itu sehingga ke dalam laut kerana ia berlubang, kering dan tiada air. Setelah sampai ke pulau di seberang laut, barulah baginda menemui Khadir. Ibnu Al-Munayyir berpendapat
rangkai kata zihabu Musa ilal Khadir telah dipakai Bukhari dengan makna zihabuhu ma'al Hadir. Maka ia berarti bab perginya Musa alaihissalam ke laut bersama Khadir, bukan kepada Khadir. Tetapi ini semua takwilan. Kalau kita kata ilah ni dengan makna ma'a pula. Boleh, memang ada pun contoh dalam penggunaan dalam bahasa Arab itu. Tetapi itu takwilan. Kalau kita kira makna asal, pergi Musa kepada Khadir. Bukan bersama Khadir. Sebabnya dia takwil begini, dia tengok dalam riwayat lain, Nabi Musa naik satu kapal. Lepas tu dengan Khadir. Itu makna bersama. Tapi itu kita boleh kata setelah dia sampai ke pulau itu, dia mengembara pula, berjalan pula. Sehingga menaiki kapal pula. Itu boleh kita kata begitu. Bukan semasa Nabi Musa mencari dia tu, bukan begitu. Itu takwilan. Sedangkan Imam Bukhari kan boleh nak kata ma'al Khadir. Kenapa dia tak kata begitu? Kenapa dia kata babu dhahabi Musa ilal Khadir? Dia boleh saja kata ma'al Khadir, itu mengelirukan. Jadi kita kata ini memang dia maksudkan begitu. Teruskan. Syekhul Hind pula mengandaikan adanya kata penghubung wawul ataf yang dibuang pada tajuk bab ini. Takdirnya babu zihabi Musa fil bahri wa ilal Khadir. Jadi dia kata ada waw pula sebelum ni. Ini semua takwil semua. Semua takwil. Sebab apa? Sebab hadis versi lain itu menggambarkan macam begitu, pergi kepada Khadir. Jadi dia nak sebut dua perkara sini. Pergi ke laut, kemudian pergi kepada Khadir. Pergi Musa dalam laut dan pergi kepada Khadir. Begitu maksudnya. Teruskan. Menjadikan bab ini seolah-olah menceritakan tentang dua perkara. Pertama ialah pemergian Nabi Musa alaihissalam ke laut untuk mencari ilmu, dan yang kedua ialah pertemuannya dengan Khadir di darat. Itu dia. Dia takwil begitu. Sebenarnya kalau tak takwil, tak perlu kita takdir apa-apa pun boleh. Sebab ini berlaku dalam bentuk mukjizat. Tidak pelik. Sebab kalau kata dalam laut, macam mana masuk dalam laut? Tadi dah kalau dah berlubang, boleh masuklah. Hari ni orang berjalan antara satu negeri, macam yang saya sebut tadi, England ke Perancis itu. Masuk ikut bawah laut boleh pun. Kalau ada persiapan, ada persediaan, boleh pun. Itu bukan mukjizat, ini mukjizat lebih-lebih lagi lah. Jadi satunya kemuskilan yang timbul bagaimana fil bahri masuk ke dalam laut. Yang kedua ilal Khadir itu, bagaimana ilal Khadir sedangkan Khadir telah bertemu sebelum mereka menyeberangi laut. Itu keliru di situ. Sebab itulah masing-masing ulama yang ni takwil begini, yang ni tak takwil begini. Kalau kita tak takwil, kekalkan sebagaimana asal yang Imam Bukhari buat, itu sebenarnya lebih baik. Boleh selesai pun masalah. Tak timbul masalah pun. Itu dia. Baik. Habis itu 192. Untuk menemui Khadir dan firman Allah, bolehkah aku mengikutimu? Seterusnya 192. Di sini saya nak orang lain pula lah baca. Siapa nak baca silakan tampil. Silakan. Siapa nak baca? Kita bagi-bagi bergili-gili ya. Semua dapat peluang. Kalau yang nak lah. Kalau yang nak dapat peluang. Ambil peluang lah. Jangan tak ambil peluang. Ada peluang. Nanti sebut belajar tapi saya tak pernah baca pula. Nanti sebut begitu pula kemudian hari. Sedangkan ini jadi sejarah ni. Akan datang ni orang akan sebut. Boleh sebut. Saya belajar. Dan saya pernah baca. Sekali. Guru saya dengar. Satu kelebihan juga tu. Kita akan menyesal kemudian hari.
kalau tak baca. Mungkinlah sebahagian daripada kita ni kan macam-macam latar belakangnya yang ikut serta kelas kita ni, ada yang asasnya tidak begitu kuat, takut-takut salah baca lah macam-macam. Nah, ya kita belajar, tak jadi Saya masalah. Nana. Ya, salah tu biasa. Silakan, ni siapa ni? Saya Izzati. Izzati, lama dah tak dengar Izzati ni. Izzati di mana dah? Saya Bani Selangor. Bangi. Silakan. Baca. Okey. Bismillah. Imam Bukhari memilih ayat ini untuk diletakkan dalam tajuk babnya kerana Nabi Musa AS bertemu Qadir bukan semata-mata untuk bertemunya, bukan juga sekadar untuk bersalaman dan mengambil berkat. Tetapi tujuannya ialah untuk mendapatkan ilmu yang Allah khususkan kepadanya. Seperti yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Bermaksud, dan kami telah mengajarnya sejenis ilmu dari sisi kami. Soal Kahfi ayat 65. Sekejap. Lepas tu di akhir bab itu setelah mengemukakan ayat tadi ada nota 193. Teruskan. Izzati baca. Nota 193. Menerusi tajuk bab ini, Imam Bukhari ingin memberitahu bahawa kadang-kadang seseorang penuntut ilmu perlu mengembara untuk memperolehi sesuatu ilmu. Boleh jadi sehingga terpaksa meredah padang pasir dan berlayar di lautan. Orang yang sanggup bergadai jiwa dan raga sampai begitu tentunya tahu tentang kelebihan ilmu dan sangat tinggi minatnya kepada ilmu. Selain minat yang tinggi terhadap ilmu, pembelajaran selepas sudah berusia juga merupakan kesinambungan tajuk bab yang dibuat Imam Bukhari ini dengan bab-bab sebelumnya. Nabi Musa AS pada ketika peristiwa ini berlaku sudah berusia, berkahwin dan sudah mendapat jawatan yang tertinggi sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda bahkan dilebihkan lagi dengan kebolehan berbicara secara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga digelar dengan kalimullah. Macam tadi juga dia macam berulang ya. Tak apa, kita tengok. Teruskan. Okay, faham. Namun begitu baginda masih bersemangat untuk mencari ilmu apabila dikatakan ada lagi orang yang lebih alim daripadanya. Walaupun ilmu yang dimaksudkan itu bukanlah fardu ain, tetapi ilmu tambahan yang melebihi keperluan asas kehidupan beragama manusia. Baik. Itulah maksud tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari itu. Kemudian kita masuk kepada hadis ini. Masuk kepada hadis. Banyak lagi yang saya tidak lengkapkan. Nota ini termasuklah tentang perawi-perawinya yang belum disebutkan lagi, itu belum lagi ya. Sebab itu saya dah sebut dah tadi di awal tadi, nota ini insya-Allah dalam keadaan yang lebih lengkap akan diberikan selepas ini pula. Ini untuk sementara lah untuk hari ini. Nota ini akan diperkemaskan lagi. Mungkin yang nampak macam berulang tadi saya akan buangkan supaya tidak berulang, dan pada beberapa tempat termasuklah nama-nama perawi ini, biodatanya akan dilengkapkan. Terutamanya apabila jadi buku nanti insya-Allah. Cuma di sini yang sempat saya buat nota lah di sana sini. Itu saja yang kita nak bincang setakat ini. Itu pun sebenarnya sudah terlalu panjang nota ini. Sudah terlalu panjang. Dan hari ini pun tak sempat kita nak habiskan nota ini tentunya. Kita hanya baca sekadar yang sempatlah sahaja hari ini insya-Allah. Jadi dalam hadis ini disebutkan Ibnu Abbas bahawa Ubaidullah bin Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa dia, yakni Ibnu Abbas, pernah bertengkar dengan Hur bin Qais bin Hisn al-Fazari berhubung dengan orang yang dicari oleh Musa. Ibnu Abbas berkata begini-begini, tadi dah kita baca dah tadi. Jadi tengok di sini. 194. Jadi apa ni tadi, Izzati teruskan baca nota ni. Perkataan tamara bermaksud berbahas dengan bersungguh-sungguh sehingga jadi seperti
bertengkar. Selain di sini, Imam Bukhari menyebutkan hadis ini pada beberapa tempat lagi di dalam sahihnya. Di dalam kitab ilmu sahaja disebutnya 2 kali. Dengan orang, Ini. okey. Tujuannya ialah membuktikan betapa pentingnya berbahas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi di sini antara benda pengajaran yang kita dapatnya, bertengkar, berbahas ni bukan nak berkelahi, tidak. Walaupun nampak macam tegang lah. Itu makna tamara, bertegang. Orak lihir, siapa begitu. Itu sesuatu yang penting sebenarnya. Diskusi ataupun perbahasan, ia dapat mengembangkan, mencambahkan ilmu. Dan inilah yang berlaku di antara seorang sahabat dengan seorang sahabat yang lain dalam membincangkan sesuatu perkara berkait dengan ilmu. Dengan sebab itulah ilmu mereka berkembang, ilmu mereka bertambah. Ini untuk percambahan ilmu suatu cara yang penting. Teruskan. Mereka bertengkar tentang siapakah orang yang dicari oleh Nabi Musa AS sehingga terpaksa mengembara begitu jauh untuk mendapat sedikit sebanyak ilmu yang telah dikurniakan oleh Allah kepadanya. Apa namanya? Di dalam Al-Quran namanya tidak tersebut. Al-Quran hanya menyifatkannya seperti di bawah ini sahaja. Fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Bermaksud, lalu mereka menemui seorang dari hamba-hamba kami yang telah kami kurniakan kepadanya rahmat dari kami, dan kami telah mengajarnya sejenis ilmu dari sisi kami. Surah Al-Kahfi ayat 65. Sekejap ya Izzati, saya nak sebut di sini. Banyak kali sebut kami di sini. Banyak kali sebut kami. Mungkin kalau bahasa kita rasa pelik kan. Kalau banyak kali, kita cuba ringkaskan, biar sebut paling banyak sekali 2 saja. Tak boleh, kita tak boleh buat begitu. Kalau berkait dengan Quran, dengan hadis ni, kena lebih cermat. Kalau dia sebut banyak kali, kami kena ulang lah. Walaupun tak biasa seperti dalam percakapan kita, dalam bahasa kita tak guna begitu. Sebab ini semua ada hikmahnya di sebalik penggunaan. Di sini nak menyatakan imtinan. Ini maqam imtinan dipanggil. Sebab balaghah kalam itu, seni bahasa itu terletak pada ketepatan dalam penggunaan bahasa. Dia duduk situ. Misalnya di tempat yang perlu kita sebut ungkit benda tu, dan benda ni hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Sebab itu Tuhan sebut kami beberapa kali. Nak sebut benda ni benda besar ni, satu kelebihan yang sangat menarik perhatian. Itu dia nak cerita. Sebab itu dia sebut kami banyak kali. Teruskan Izzati. Menurut Ibnu Abbas, namanya ialah Khadir. Hur pula tidak bersetuju dengannya. Tetapi Sekejap. Ya. Teruskan. Okey, tetapi tidak tersebut pula dalam mana-mana riwayat pendapat Hur mengenai namanya. Berdasarkan riwayat ini, pertengkaran berlaku di antara Ibnu Abbas dengan Hur bin Qais. Orang yang diminta menyelesaikan pertikaian itu berdasarkan hadis Nabi SAW ialah Ubay bin Ka'ab. Sementara di bawah, bab ma yustahabbu lil alimi idza su'ila ayyun nasi a'lamu fayakidul ilma ila Allah. Bab iaitu bab elok orang alim kalau ditanya siapakah orang yang paling alim, menyerahkan pengetahuan tentangnya kepada Allah. Dan lain-lain pula, Imam Bukhari mengemukakan satu riwayat lain yang menceritakan perselisihan pendapat di antara 2 orang tabi'in pula, iaitu Sa'id bin Jubair dan Nauf Al-Bikali radhiyallahu anhuma. Mereka berbeza pendapat tentang siapakah Musa yang tersebut di dalam peristiwa ini. Adakah ia Nabi Musa AS, iaitu Musa bin Imran, atau Musa lain? Menurut Sa'id bin Jubair, ia adalah Nabi Musa AS, seorang Nabi lagi Rasul yang terkenal di kalangan Bani Israel. Nauf Al-Bikali pula mendakwa ia adalah Musa bin Misha. Okay. Musa bin Misha bin Afraim bin Yusuf bin Yaqub alaihissalam. Orang yang memutuskan siapakah yang benar antara 2 orang tabi'in yang bertengkar itu pula ialah Ibnu Abbas sendiri.
Dia ada dua versi yang utama, yang penting berhubung dengan peristiwa ni. Ini benda yang kita kena sedarlah sebelum kita bincangkan lebih jauh. Kemudian berhubung dengan orang yang dicari oleh Musa. Mereka duduk bertengkar, duduk bincang. Siapa? Orang kata, apa namanya? Ibnu Abbas berkata dia adalah Khadir. Tiba-tiba duduk bertengkar-tengkar tu Ubay bin Ka'ab lalu, seorang sahabat Nabi SAW yang sangat istimewa. Lalu Ibnu Abbas pun panggil dia dan tanya dia. Dia kata dia duduk bincang dengan sahabat dia ni tentang orang yang dicari oleh Musa. Musa minta tanda daripada Allah, apa tanda untuk dapat menemuinya. Jadi adakah engkau pernah dengar Rasulullah sebut apa-apa tentangnya? Ubay bin Ka'ab pun kata, ya, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda ketika Musa sedang berada dalam satu kumpulan Bani Israel dan seterusnya. Lalu Ubay bin Ka'ab kata, Musa berkata tidak ada, maka Allah mewahyukan kepada Musa bahkan ada, iaitu hamba kami Khadir. Di sini kita ada beberapa nota daripada nota sebelum ni, 195. Baca terus Izzati baca. Terus saya tak dengar. Betul. Teruskan. Boleh dengar. Orang yang dicari Nabi Musa AS dipanggil juga dengan gelaran teman Nabi Musa AS atau sahib Musa. Kesimpulannya ialah Ubay membenarkan pandangan Ibnu Abbas kerana ia menepati sabda Rasulullah SAW yang didengarinya sendiri. Seterusnya kita tengok nota ini 196. Musa jawab tidak ada. Bila orang tanya, adakah orang yang lebih alim daripadamu? Sebab Musa duduk mengajarlah, bagi nasihat. Dalam ramai-ramai tu ada yang kagum sangat. Hebat Musa ni. Banyak ilmunya, luar biasa. Lalu dia tanya, adakah orang yang lebih alim daripadamu? Musa jawab, tidak ada. Di sini. 196. Oleh kerana hadis ini kan ada banyak kali lagi Imam Bukhari akan ulang, mana-mana yang tak sempat kita bincang tu, insya-Allah kita akan bincang lagi di situ. Tapi sekadar di sini pun banyak dah yang saya bincang ni. 196. Teruskan Izzati baca. Nota 196, Nabi Musa AS menjawab begini, bukan kerana sombong tetapi hanya sebagai jawapan kepada orang yang bertanya. Adakah engkau tahu ada orang yang lebih alim daripadamu? Pertanyaannya bukan adakah ada orang yang lebih alim daripadamu? Maka baginda hanya sekadar menjawab tidak ada. Maksudnya jadi orang tanya ni tentang pengetahuan. Adakah engkau tahu? Bukan adakah orang. Yang dia nafikan tadi tidak ada tu. Maknanya kalau macam dia tahu dah. Ni orang tanya adakah engkau tahu? Dia kata tidak ada. Tidak ada tu dia tak tahu. Tahu dialah sebab dia Nabi. Begitu. Teruskan. Maksudnya ialah sepengetahuanku. Oleh kerana baginda seorang Nabi dan Nabilah seorang manusia yang paling alim bagi sesuatu umat yang paling banyak mengetahui hukum hakam dan penyelesaian masalah melalui wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi ulama yang berpendapat Khadir adalah malaikat, jawapan Nabi Musa AS tidak salah kerana yang ditanya adalah orang dan baginda juga menjawab tidak ada orang yang lebih alim. Jadi ada di kalangan ulama yang mengatakan Khadir ini bukan manusia, bukan Nabi, bukan wali, malaikat. Jadi jawapan Nabi Musa ni kepada dia tak menimbulkan masalah. Sebab apa? Yang ditanya tu orang. Ini malaikat, bukan orang. Yang tak ada tu manusia. Ni ada ni, ini malaikat. Walaupun dia berupa sebagai manusia, dalam rupa manusia, menjelma sebagai manusia, tapi hakikatnya malaikat. Jadi jawapan Nabi Musa tu dah tepat dah. Tetapi kenapa Allah SWT tegur juga? Itu
dapat kita lihat dalam nota 197. Teruskan Izzati. Nota 197, Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkenan dengan jawapan Nabi Musa alaihissalam lantaran ia tidak sesuai dengan kedudukannya. Musa sepatutnya menjawab dengan berlapik sedikit, seperti setakat pengetahuan saya tidak ada atau wallahu a'lam. Kerana tentu sekali Nabi Musa alaihissalam juga percaya kepada apa yang disebut Allah di dalam Al-Quran, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Bermaksud, dan tiap-tiap orang yang berilmu pengetahuan ada lagi di atasnya yang lebih mengetahui. Surah Yusuf ayat 76. Demikianlah muhasabah dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Nabi Musa. Ia bukan kerana kemurkaannya, tetapi kerana sayangkan utusannya. Akibat dari teguran Allah itu, Nabi Musa AS terpaksa berpenat lelah keluar mengembara untuk mendapatkan lagi ilmu. Semata-mata kerana telah memberi jawapan yang mengandungi sedikit sahaja bayangan kesombongan. Jadi bayangan kesombongan yang saya bermaksud ini, mungkin orang terfikir begitu. Padahal Nabi Musa sendiri tak adalah perasaan sombong tu, tak ada. Tetapi oleh kerana orang mungkin boleh baca begitu, boleh anggap ada sedikit kesombongan, sebab itulah Allah tegur. Itu saja. Padahal macam saya sebut tadi, kalau kita kata bagi orang yang terima Khadir itu malaikat, tak ada masalah. Yang Nabi Musa kata tidak ada itu manusia, memang tak ada pun. Itu yang ada, itu bukan manusia. Jadi betul dah. Tetapi orang yang mendengar itu mungkin ini Allah SWT bagaimana nak jaga kesucian seseorang Nabi dan Rasulnya. Begini cara. Kalau ada sedikit pun bayangan, dia tegur terus. Nabi kita pun ditegur. Nabi lain pun sama. Jadi apa tujuannya? Supaya nabinya itu betul-betul seorang yang mulia dan suci. Boleh dipercayai sebab tidak ada langsung sifat yang tercela itu. Itu maksudnya. Teruskan Izzati. Allah Subhanahu Wa Taala menegur nabinya dan hambanya supaya tidak bersikap sombong, mendabik dada dengan sedikit ilmu yang diberikan olehnya. Kemudian iaitu hamba kami Khadir. Dalam hadis disebut nama dia Khadir, hamba kami, dan disebut hamba kami. Jadi sebut hamba kami itu ulama-ulama yang mengatakan dia ni wali ke atau nabi ke, mereka kata dia ni manusia sebab sebut hamba kami. Di situlah tempat pegangannya. Tapi bagi orang yang mengatakan Khadir ini bukan manusia, malaikat, hamba kami itu nanti, sebagaimana dalam kita bincang nanti, mereka jawab, hamba kami boleh. Memang Tuhan ada guna untuk malaikat pun, tak mesti kalau kata hamba kami itu terus makna manusia. Tak mesti begitu. Kenapa pula mereka tak mahu terima ini sebagai wali ke, Khadir ini sebagai wali atau nabi? Ada sebabnya. Nanti kita akan bincangkan akan datang. Jadi sini ada nota pula 198. Tapi nota ni di sini panjang sangat pula perbincangannya. Dan masa kita pun dah habis dah nampaknya. Nak pergi lagi ke macam mana? Kalau pergi lagi pun tak boleh habis. Kau nak berhenti sini? Macam mana ni? Peserta-peserta sekalian. Sebab nota tu dah boleh baca dah sikit sebanyak sendiri. Tapi macam saya kata tadi, kena beringat ini nota ni belum lagi muktamad, belum lagi saya puas hati betul lah. Tapi setakat yang dibuat ni, setakat ni okey lagi. Di bawah lagi tu ada yang saya belum baiki lagi pada beberapa tempat. Sekadar nak ambil sepintas lalu boleh. Tapi untuk perbincangan yang lebih kemas dan lebih bertanggungjawab, nanti siap sepenuhnya. Jadi setakat ni pun tak boleh habis hari ni. Jadi saya sekadar cukup untuk hari ini saja. Kalau sekadar itu, setakat ini pun dah cukup dah, lebih daripada cukup dah ni.
Begitulah. Itu sebagai peringatan ya. Takut betul-betul pegang yang ni, tak tengok dah yang selepas ni. Jadi banyak pula perbincangan nama dia, tentang kenapa dia dipanggil Khadir, dia ni seorang nabi ke wali ke jin ke atau malaikat. Kalau diterima manusia, adakah dia masih hidup atau telah meninggal dunia? Kemudian nampak sekali tengok nampak macam Khadir ni lebih alim. Siapa sebenarnya lebih alim? Jadi dalam pertanyaan orang tu pun Allah kata ada. Jadi seseorangnya Khadir itu lebih alim daripada Nabi Musa. Jadi apa kedudukan sebenarnya? Jadi perbincangan tu panjang. Panjang lagi. Jadi macam mana? Saya rasa setakat ni lah dulu ya. Macam mana? Sebab kita ada satu lagi selepas ni. Ya. Boleh. Setakat ni dulu ya. Sekadar nak baca sikit sebanyak tu dah ada nota tu kan boleh baca lah. Tapi jangan yang di bawah tu banyak lagi tu. Banyak. Belum saya sembuk lagi lah. Belum saya sembuk. Jadi saya rasa tu lah dulu. Kuliah Sahih Bukhari pagi. Dan kita akan sambung lagi perbincangannya dalam pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Kita rehat sekejap ya. Rehat sekejap.